أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Engkau ya Allah, yang mana tidak ada ilmu bagi kami melainkan Engkau ya Allah, jaga kami, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya Allah, jagalah kami Engkau yang nafa'ana kami, wanfa'na bima 'allamtana dan nafa'na Engkau ya Allah, jaga kami, wazidna 'ilman yanfa'una dan tambahlah bagi kami ilmu yang nafa'ana kami. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' ya Allah, tajawaz pada ilmu yang tidak manfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan tajawaz pada hati yang tidak khasyuk, wa min nafsin la tashba', dan tajawaz pada nafsu yang tidak cukup kenyang, wa min da'watin la yustajabu laha, dan tajawaz pada doa yang tidak diterima oleh Engkau. Rabbi shrah li sadri ya Allah, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan mudahkanlah pekerjaanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan biarlah dia dapat lidahku yafqahu qawli, supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita, dapat kita lagi hubung lagi muzakarah kita, pengajian kita. InsyaAllah dengan melalui majlis kita ini sebagai kita buat ni, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan dapat di dalam hati kita ialah ketenangan dan menambah lagi iman kita, dan supaya kita ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yakin. Allahumma amin. Maka kita lah ni duduk di dalam bulan Rabiul Awal. Boleh dikata setengah lebih dah. Bulan Rabiul Awal ni bulan yang umat Islam semua tahu. Ialah bulan yang tidak syak berasa di beranak dalam bulan ni ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhurnya beranak ialah 12 hari Isnin tahun Gajah. Tapi kalau kira yang sahih 48. Kalau kira dengan ilmu falak jatuh tak 48, seperti mana yang dikata oleh Tuhan kita rahmatan lil alamin. Itu sahih ialah 48. Kalau masyhur siapa ke mana-mana tu ialah 12. Tak apalah nampak berapa pun, yang pentingnya ialah beranak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam bulan ini juga bulan yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Kita ni dah dengar pula dia beranak. Tak apalah, kadang sebab beranak ni lah. Ulama kata sebab beranak ni lah jadi punca kebaikan semua yang timbul belakang tu, dah sebab beranak. Tak beranak tak terbit. Tak terbit cerita semua tu berlaku apa tu. Maka yang kita kenal juga ialah bulan ni ialah bulan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat juga. Maka wafat Rasulullah ni yang kita kena ngaji sebenarnya. Kerana wafat dia tu belum berlaku wafat apa semua tu ya. Selepas pada dia dibakit di Rasul dah. Maka perkara yang dia buat ketika dia sakit dan membawa pada dia wafat tu benda semua tu dinamakan sunnah. Yang sepatut bagi kita orang Islam ambil turut. Ada pun masa beranak waktu selaku seorang orang yang nama Muhammad bin Abdullah, itu dia jaga dia. Tu. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelik daripada haji sebagai haji wida, haji selamat tinggal umat dia, di mana dia kata la'alli la alqakum ba'da ami hadza, boleh hadi mudah-mudahan aku tak jumpa dah dengan fakmu lepas pada tahun ni. Maka dia bila klik haji dah mulai sakit kepala di situ. Wa rasah yang tersakit kepala.
Mijak daripada situlah dan bawa pergi pada sakit dia itulah, bawa pergi sampai wafat Rasulullah SAW. Ketika sakit benar ada pada pagi itu, pagi senang Rasulullah SAW belum tu nampak sakit tu, pada pagi tu rasa gagah. Buka tabir tengok umat yang duduk semaya di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka sahabat pun bila Rasulullah buka tabir tu, suka hati sahabat kena sampai setengah kata nak jadi fitnah lemaya. Sampai jadi ganggu jadi masa semua suka hati belajar. Karena kita tahu rumah Rasulullah itu lah ini. Sepetak bila orang bini ya. Yang ke semua kita lah ni keluar suku jauh dari sejid, tak selai tak nampak sejid. Rumah kita besar. Rumah Rasulullah petak. Kalau kita banding suka pondok lah. Pondok yang dulu yang pondok yang ni. Pondok yang dulu. Tapi ingat tu ikit tangi sutuk dia ni. Tangi ikit tu sutuk tu. Berapa? Karena tak luar nama Rasulullah SAW tu. Maka apabila Rasulullah buka tabir, sahabat tu jadi suka hati. Lepas tu Rasulullah tutup tabir. Lepas tu tak ada tubik lepas ada tu. Sampai apabila nampak sudah gagah, semua suka hati, sudah semaya ke apa. Dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi kerja ya, pergi pak kerja ya. Tapi balik ke orang mati. Orang nak mati ni tak mai gagah. Kau tak boleh makan apa pagi tu nak makan nasi air. Minta nasi air. Rasulullah suka. Tapi Abbas bin Abdul Muttalib pak darah Nabi dia tengok Nabi Muhammad dia tahu dah. Dia kata kalau bako Abdul Muttalib mana kata tak pergi jarah tak apa hari dah ni Muhammad ni. Habis tu dia kata Ali nak gapo dah. Mungkin minta macam ni. Yang mungkin minta lah. Mana tahu kalau lagi takut ada usia Rasulullah gapo mungkin tanya dah macam ni. Dan sebab aku tengok ni kalau bako Abdul Muttalib dia tak pergi apa hari dah kalau biasa nyakit macam ni. Maka sungguh kata Abbas, ialah Rasulullah bila naik matahari sikit kita lepas waktu duha waktu tu Abdul Rahman bin Abu Bakar masuk ziarah Rasulullah. Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bila sakit tu dia minta duduk rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tidak itu aja gile bini dia tu sembilan dia gile. Sungguh gile tak ada wajib tanah ambil kita. Gile ke. Tapi umat dia kena gile kena lah bagi orang nak bini lebih ada so tu. Ada pun bagi Nabi tak apa. Tapi Nabi tu dia nak ajar. Maka dia katakan Allahumma hadza qasmi fima amlik fala ta'khudni fima tamlik. Paling bagi dia aku bagi ni bini ku sembilan ni. Ialah aku boleh gile. Wala ta'khudni fima tamlik, dan jangan ambil kira aku hak benar memilih aku tak milih. Gapo hati. Hati ni moyo hati ni dia tak boleh berik dah. Rasulullah hati dia kalau tanya kasih piau. Aisyah radhiyallahu anha. Dia kasih ke Aisyah. Tapi gila ke gapo semua tu bagi sama ada pun kalau tanya hati. Tu yang milik. Maka dia minta doa tu yang jangan tu yang wakil. Kau biasa hati. Dulu hati Rasulullah tu dia kasih pada Aisyah radhiyallahu anha. Mana dalil? Ialah Amr bin As radhiyallahu anhu tak kalau Rasulullah pilih dia hatta dia pergi satu hijau, dia mai berasa kata Rasulullah kasih ni kata ni. Abu Bakar rumah dah tak suruh hijau, suruhku. Apabila kelik hijau hari dia kata, apabila sudah jawab hijau Rasulullah suruh. Dia mari dia kata hari ni pun nak bagi sahabat lain tahu kata Rasulullah kasih. Maka depan ramai-ramai sahabat dia tanya, ya Rasulullah, biar kasih. Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha di situ dah. Ulama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasih dah ke Aisyah, lepas tu dia elak tu dia. Mana kata tak pelik dah, tak ada salah kalau kita royak atau kita kasih bini kita. Bukan kata ni kalau kita sahabat bini kita suka pula. Habis itulah kata ni bila kita sahabat Aisyah suka.
Tak suka dengan dia perakat depan orang ramai, sahabat ramai mungkin tak ada orang. Maka di situ Amr bin As dia kata, boleh ada Rasulullah tak faham soalan dia. Boleh ada Rasulullah tak faham. Dia kata, jatuh Rasulullah. Okey, aku tanya, Tino. Rasulullah berjawab. Apabila jatuh, Rasulullah kata, Abu Bakar. Apabila kena jatuh pula, ialah Pok Aisyah tu Rasulullah kasih kali. Akan sampai Rasulullah apabila nak wafat, sebelum wafat 5 hari dia kata, walau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan walakinna khullatul Islam. Kalau aku nak pilih khalil, orang yang aku kasih sekali, nasi aku pilih Abu Bakar. Aku pilih Abu Bakar, tapi kerana Allah SWT telah pilihku sebagai kekasih dia, maka aku tak boleh buat kata. Lepas tu Amr bin As atau boleh hadir kuduk yang 3 kali ni. Dia tanya pula, "Semaman?" Lepas tu biar pula. Rasulullah kata, "Umar." Dia kata tanya yang berapa. Di situ kita tahu bahawa Aisyah radhiyallahu anha sekasih-kasih bini kepada Nabi. Maka di situlah Nabi minta kepada bini ramai-ramai duduk Pak Aisyah. Apabila sampai ketika Rasulullah wafat, Rasulullah duduk nyana di dada Aisyah. Duduk nyana itu Abdurrahman bin Abu Bakar masuk. Wa ma'ahu siwakun ratbun yastannu bih. Abdurrahman ada sugi, ada sigi, dia masuk sugi. Ada sugi masuk ketika masuk rumah ni, satu sunnah Rasulullah juga. Kita dah tak amal lah ni. Sugi pun tak nak buat. Rasulullah bila dia masuk rumah, Assalamualaikum, dia baca doa apa sudah, Assalamualaikum, sugi. Abdurrahman dia sugi, Aisyah tengok, Rasulullah tengok. Walaupun dia duduk tarak benar, walaupun dia tengok sugi tu, Aisyah tahu kata Rasulullah nak sugi. Aisyah kata, fa'abbadahu. Rasulullah tengok, paling mata dia tengok sugi. Maka Aisyah kata, akhuzuhu laka, aku nak ambil kamu. Fa'asyara bi ra'sihi, maka Nabi isyarat dia. Maka Aisyah ambil sugi daripada Abai dia Abdurrahman bin Abi Bakar. Dia kikir waktu bi Abdurrahman guna dah. Faqadimtuhu wa tayyibtuhu thumma dafa'tuhu ila Nabi. Maka Aisyah tadi kikir waktu pati dia pelembek mula. Pati dia gui kepada Rasulullah. Fastanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanna istinanan ma ra'aitu yastannu. Aisyah tak aku tengok Rasulullah sugi itu tu comel sungguh, tak saya tengok lah comel seperti kali ini. Sugi sungguh. Mana kata sungguh. Kenapa? Kerana dia nak boleh jumpa Tuhan dia. Cuci gigi. Kita nak buat Ismail ni. Habis tu suruh ambil Ismail. Marah. Berasak lagi nak maya tak kena lah tu. Kita nak menghadap Tuhan. Dengan siapa satu hadis mari katakan, innal malaikata ta'adza mimma yata'adza banul insan. Malaikat ni dia menyakiti juga daripada dia tak boleh pergi juga dengan benda yang orang manusia tu tak boleh terima. Seperti apa seperti kita hadis tu mari tu atas cara haba awal pasal jenis makan nebah. Abi kata orang makan bawal tu dah wal yakut fi baitihi rumah dia. Lalu mai-mai kenapa kena cuci lah, kenapa malaikat tak ada bahu benda jenis ni. Kenapa malaikat supaya manusia tak ada bahu yang busuk daripada mulut, begitu je malaikat menyakiti juga daripada benda tu. Maka Rasulullah SAW bila nak klik jumpa Rabbul Alamin Tuhan dia, maka dia sugi-sugi sudah sejam-jam sugi. Summa rafa'a usbuhu ila ar-rafiqil a'la, maka dia ikut tangannya naik isyarat tak. Thumma qala Allahumma ar-rafiqil a'la, Tuhan ar-rafiqil a'la Nabi Tuhan. Thumma qudiya alaih, maka dijawab nyawa dia. Mata baina hakinatayya wa zakinatayya, mati celah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Itulah kaum siapa khabar, punya khabar kata Rasulullah wafat. Kasih sahabat kepada Rasulullah buat kepada setengah tu kaku. Apa tak boleh? Umar bin Khattab tak boleh dengar. Waktu pergi pedai, dia kata Rasulullah mati, Rasulullah wafat. Pedai ni tak mati kau. Ada terima orang apabila jerak kasih kita kepada seorang orang, kita tak boleh terima benda ni. Kita kasih kepada anak kita nak jatuh ada seorang ni.
Juru pada orang kapur puji, tiba-tiba punya khabar kata kalau hadir kena tepuk dia kata dengan lain mana kita bahasa. Sahabat dia kasih kepada Rasulullah lebih pada diri dia. Kata kalau Rasulullah kata ya Umar, kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rasulullah kata tak sepenuh iman orang seorang sehingga dia kasih pada aku lebih pada anak dia, pak dia dan manusia semua. Umar kata ya Rasulullah, aku kasih pada orang semua lebih daripada benda lain-lain. Malaikat pada aku diriku kasih aku. Nabi kata ya Umar, tak sampai lagi iman. Tak jadi, tak sepenuh je imam. Kalau mu dia kasih kau lebih pada aku lagi. Situ Umar kata ya Rasulullah, kali lalu aku kasih pada mu lebih pada dia itu. Maka situ Rasulullah kata al-ana ya Umar, al ni baru sepenuh imam. Itu dia kata sahabat radhiyallahu anhu main kasih pada Rasulullah lebih ada dia. Berapa orang sahabat yang balah dengan anak pucuk anak latih hadis Rasulullah. Bilal Ibn Abdullah, Bilal anak Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata kalau Abdullah bin Umar bin Khattab baca hadis idza sta'zanat ahadakum imra'atuhu fala yamna'ha. Apabila diminta izin oleh seorang retina pada lelaki dia nak mari sejid, fala yamna'ha, jangan sekat dia. Dia mari sejid, jangan sekat. Bilal apabila dia dengar hadis ni dia kata wallahi lanamna'hu, demi tu aku nak sekat retina lah ni. Kenapa? Karena masa dia tengok retina tu jadi kelewat lah. Masa Rasulullah retina dia tu pergi sejid, rapat dia ni, rapat pagar, rapat tepi batas, ada tak tengah dah. Tu jaga retina. Masa Rasulullah kata wal yakhrujna wa hunna tafilat, keluar kerana dia tu mudah-mudah jadi buat ini. Jangan duduk lindak dah bahu ke apa setiap kata semua tak silap kau. Tu baik dengan tak ada bahu ke apa. Tutup aurat sudah, jangan depuh biar bahu jangan depuh buat. Biar bahu retina biasa nampak biasa bahu. Tu keadaan retina masa Rasulullah. Apabila mari masuk Bilal ni retina tukar. Bila tu Allah ila namnahuna aku nak sekat. Kata ni dengar kepok dia. Dia kata dia nak sekat retina. Lalu minta izin pergi sejid. Pak dia Abdullah tu katakan fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mislahu qat. Rawi hadis kata aku dengar Abdullah dia kata ke anak dia tu seolah kata kita kata dia support. Dia kata ke anak dia tu kata yang aku tak biasa dengar dia kata ke anak dia. Anak dia lagi ucap daripada apa? Ucap anak dia tak ada anak latih hadis ni tapi dia tengok apa retina jadi nampak teruk dah. Tak jaga lah dari segi duit dia. Kalau dia nak pergi sejid pun tak jaga dari segi ada retina pergi sejid. Maka dia istilah Abdullah Bilal tu dia nak lari retina. Bukan yang nak lantai hadis Nabi tak. Habis itulah Aisyah dia katakan kalau Rasulullah hidup masa ni nasihat Rasulullah akan sekat retina tu saya tu luar rumah pergi sejid. Kerana tukar kadang-kadang retina tak jaga dari segi adab kepada dia nak duit daripada jaga aurat dan apa semua tu. Itu nak ayah kata sahabat tu kasih siapa kata ke anak apabila anak kata diletih kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila bunyi khabar itu Abu Bakar radhiyallahu anhu kelik mari jumpa Rasul, mari buka pintu masuk tengok mayat Rasulullah, jenazah Rasulullah sudah berdiri. Maka dia buka kain tudung tu dah. Maka dia pucuk Rasulullah sambil celah tiap katakan ya Rasulullah hidupmu syami dan matimu dan syami, dan sesungguhnya mati yang telah janji kamu itu merasa lepas dan ini tak mati. Apabila sudah dia tubik dia beri Umar apa Umar tak dengar. Manusia semua dari Umar adalah jadi dia kata Muhammad mati. Rasulullah dijumpa Tuhan najak Tuhan seperti mana Nabi Musa dinajak Tuhan. Tapi apabila Abu Bakar tubik, manusia tinggal Umar mari jumpa Abu Bakar. Abu Bakar katakan man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang disembah Nabi Muhammad maka sesungguhnya Muhammad mati. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Siapa yang sembah Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Tuhan yang bersifatnya hidup yang tak ada mati. Abu Bakar ajar kepada kita satu akidah.
Kita nak buat amalan gapo jangan buat kerana orang lain, buat kerana Allah SWT. Kalau kita kerja kerana tu imej mati putih kerja kita. Kalau kita kerja kerana orang Yesus. Habis itulah kalau Abu Bakar kata, kalau dia duduk semua buat amal ibadah kerana Nabi Muhammad akan mati. Kalau dia semua Allah SWT mustamir hubung amalan. Tu. Maka di situ dia baca ayat innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sungguhnya Muhammad mati dan mereka tu mati. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, tidaklah Nabi Muhammad itu mereka seorang rasul. Wa qad khalat min qablihi rusul, berapa banyak rasul yang telah mati kita. Manusia sahabat yang ada ketika tu bila dengar ayat yang Abu Bakar baca, berasa semua ayat tu baru turun. Berasa supaya ayat tu baru turun. Sedekah pun yang ngapal tak ada. Tapi kalau timpu bala kematian Rasulullah lupa pun dah. Habis itulah tu fiqh tu kan. Kalau orang mati seorang orang, lepas tu dia kejut terajak dengan siapa tak makan, kita kena paksa dia supaya makan. Tak boleh. Tu ayat kata bila tipu bala kejut dia belakang-belakang. Umar bin Khattab kita kata tinggi dah ilmi ya, tapi tak ada kira juga. Umar kata apabila aku dengar ayat yang Abu Bakar baca, kaku tu berubah ya. Pesel. Tu ayat kata, kasih sahabat ridwanullah alaihim ajma'in kepada Rasulullah tu hang sahabat boleh jadi ukuran bagi umat Muhammad belakang. Di segi ibadah, sahabat ada, sahabat tawak, tu saya kata. Jadi ukuran agama apabila sahabat awak ada sahabat awak sahabat. Contoh Rasulullah buat hari sahabat tu hari sahabat kita sepengah sahabat ni seperti ada hiji dah. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Saya kata kepada orang yang duduk menyakiti, yang duduk lawan Rasulullah SAW, lepas tu kita turut jalan orang lain daripada jalan orang yang beriman kepada Allah, ialah sahabat masa tu. Tu nak orang kata sahabat tu ukuran bagi kita orang umat Islam belakang. Tu ukuran bagi kita umat Islam belakang ni, kita nak buat amal ibadah. Adakah contoh daripada sahabat? Kalau sahabat buat ialah tak ada kena pelik. Kalau benar tu sahabat tak buat, atau saudara dakwa lah kata kita ni buat ni, kita kena, kita molek ni, benar ni molek. Nak molek ke mana? Kalau molek, nasi sahabat buat habis dah. Sahabat buat. Jadi satu ukuran bagi kita orang Islam, lah tali hiji tu, benar ni sahabat buat tak? Sahabat buat awak. Kalau sahabat tak buat, saya kata. Walaupun molek di sisi mata orang ramah pun, walau kasratus salikin, walaupun banyak orang pergi jalan tu pun, tapi jalan tu tak ada jalan oleh sahabat, saya kata. Sebab agama ni bukan nanti kena ramah. Agama ni kena gitu jalan yang betul yang telah jalan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka kita nak mula hadis. Kita baca dalam minggu lepas satu hadis ialah sebagai mukadimah, ialah hadis kaitan dengan niat. Yang kita kecek dah bahawa sesungguhnya niat itu adalah hati, tempat dia di hati, bukan lafaz tu beda. Walaupun setengah daripada ulama daripada mazhab Syafi'i dia kata lafaz sunat, lafaz dengan lidah tu, lafaz dengan lidah tu sunat. Itu tu ialah pendapat yang tarak. Sebab ia faham daripada kata Imam Syafi'i katakan. Imam Syafi'i banyak kata lafaz di situ tu murad lafaz Imam Syafi'i ialah lafaz Allahu Akbar. Lafaz yang mayat Allahu Akbar, bukan lafaz kata usalli dak. Lepas tu nak qiyam haji tak boleh. Kalau haji tu Rasulullah suruh sebut lafaz tu baik. Labbaik ke hajjan, kita nak sebut lafaz bunyi kerana Rasulullah buat itu. Kita nak qiyam, nak sakut mayat kita dengan haji itu tak boleh lah.
Apa tu? Kalau dia mau faham setengah-setengah daripada mazhab Syafi'i, dia faham kata Imam Syafi'i kata kena lafaz tu ketika nak semaya tu bukan lafaz niat semaya dah. Imam Syafi'i kata kena lafaz ialah lafaz Allahu Akbar takbir tu. Tapi tak ada buat jadi bala pecah umat Islam lah benda ni ada pelak kalau dia nak kata-kata gila kita tak salah saya dengan siapa jadi benda tersih situ. Kenapa? Ada kita akhir zaman ni kena jaga satu umat Muhammad tu kena aula lagi maka amalan dibagikan ganjaran itu atas niat kita dibagikan ganjaran atas niat kita tingginya ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka disitulah banyaklah pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu Allah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Kalau kita nak baca kita ayat dalam merpah, kita nak cuba baca hadis fiqh. Maka dua kitab yang himpun hadis mari dari sekitar 400 lebih. Dia tak nama kitab yang Umdatul Ahkam, dia bagi hukum. Mana tu yang hadis yang sahih saja pun di dalam kitab ya. Dua kitab tua asalnya ialah Abdul Ghani. Abdul Ghani yang himpun kitab dia ni himpun hadis daripada Bukhari Muslim. Dia sebenarnya nak buat Bukhari Muslim saja. Tapi ada juga yang tu hadis Bukhari saja atau Muslim saja. Tapi kebanyakan Bukhari Muslim. Lepas tu hadis tu sebagai dia bagi ahkam hukum fiqh. Mana tu yang hukum fiqh sahih saja. Adapun Bulughul Maram kita dengar daripada Ibn Hajar waktu yang himpun kabih mana hadis khilaf himpun walaupun sahih atau dhaif himpun. Adapun kita baca ni kita ambil dua kitab himpun hadis daripada Bukhari Muslim atau Bukhari saja atau Muslim saja. Maka hadis semua kita akan dengar ni insya-Allah semua tak syak bahawa hadis itu sahih. Maka tu kita awal kepada kita hadis yang kedua ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang sebelum Islam nama dia Abdul Syams, hamba matahari. Apabila dia masuk Islam dah Rasulullah juga tak nama dia Abdul Rahman, tapi nak khilaf lagi. Setengah kata Abdullah, tapi Imam Nawawi kata Abdul Rahman tu aku rasa lebih dekat. Tapi itulah kita tengok apabila buka di dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi, dia katakan hadis yang ke-9, dia kata An Abi Hurairah radhiyallahu Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Yang hari nama Abdul Rahman bin Sakhr. Karena dia rasa nama Abdul Rahman tu lebih rajah di segi nama oleh Abu Hurairah dipanggilkan selepas pada masuk Islam. Dia masuk Islam tahun yang ke-7. Tahun yang ke-7. Lepas tu dia duduk dengan Nabi kita berapa tahun? 7, 8, 9, 10, 11. Rasulullah meninggal tahun 11. Tak gitu. Maka dia duduk dengan Rasulullah 4 tahun lah. Sikit je. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu walaupun dia duduk masa sikit 4 tahun, Imam Syafi'i katakan Abu Hurairah ahfazu man rawal hadis fi dahrihi. Masa dia ialah yang orang ngapa hadis banyak kali. Orang yang paling ingat hadis sekali ialah Abu Hurairah. Hanya siapa Abu Hurairah dia katakan laisa ahadun aktsar haditsan minni illa fulan. Tak ada seorang pun yang hadis banyak lebih pada aku malaikat iaitu. Iaitu itu ialah Abdullah bin Amr bin As. Abu Hurairah dia kata dah, dia kata tak ada orang yang ngapa hadis banyak lebih pada aku malaikat Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Kerana Abdullah bin Amr bin As dia tulis, Abu Hurairah tak tulis. Abdullah bin Amr bin As dia dengar hadis Nabi dia tulis lah kau. Ada lebih orang ngaji pasal tulis dengan dengar saja. Abdullah bin Amr bin As dia kata dia tulis belakang Nabi kata dengan siapa sahabat lain kata.
Sahabat kata tulis belakang Rasulullah orang ada je kecek belakang orang ni dia kata. Maka pun kena tulis belakang kita teruk. Di situlah Abdullah bin Amr bin As bukti tulis. Lepas tu Rasulullah tengok, bila dia kecek Abdullah tak tulis. Rasulullah tanya, kenapa tak tulis? Dia banyak cerita sebab apa dia tak tulis. Kerana sahabat lain dia kata tulis Rasulullah gue apa kita ada yang kecek biasa saku hukum, ada yang kecek biasa sebagai manusia. Maka di situ Rasulullah katakan, uktub, tulis, fa walladhi nafsi biyadihi ma kharaja minhu illa haqqan. Tulis demi Tuhan yang aku duduk di dalam genggam dia sesungguhnya tidak keluar daripada dia tunjuk ke mulut dia malaikat benar. Sebab itulah Abdullah bin Amr bin As itu. Abu Hurairah mengaku kalau hadis banyak dia kata Abdullah bin Amr bin As lebih banyak. Tapi Abdullah bin Amr bin As dia ni kalau kira di segi kita ke belakang ini hadis sampai kita Abu Hurairah lebih banyak pada Abdullah bin Amr bin As. Kerana Abdullah bin Amr bin As dia ngaji banyak tapi dia mengajar sikit. Abu Hurairah dia mengajar lepas pada Rasulullah wafat dia duduk di Madinah dan dia duduk mengajar di Madinah tu. Jangan sampai hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim 900 semua hadis Abu Hurairah 5374 yang ada di dalam Bukhari Muslim 909 dan yang ada di dalam Bukhari 93 dan yang ada di dalam Muslim 190. Lepas tu ia lafaz serupa ittafaqa al-Bukhari Muslim, lafaz serupa dengan Bukhari Muslim 320 ni. Itu jumlah hadis yang sampai kepada kita yang banyak oleh kepada kita ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dia biasa semaya mayat atas bini Nabi orang Aisyah radhiyallahu anha. Apabila Aisyah mati, Aisyah ialah Abu Hurairah yang mayat-mayat bagi Nimi dan Ummu Salamah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia tak tidur malaikat dia tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala 12,000. Tahu dah ni. 12,000 baru dia tidur. Tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia nak tidur dia ngantik 12,000. Kita Rasulullah kata, Rasulullah pesan kepada Fatimah dan semua umat dia nak tidur tu suruh ngantik apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Belum tidur. Orang ni pun cakap dah kadang-kadang jera belum dah ni. Abu Hurairah 12,000. Tu kita boleh tahu rasa Allah jauhnya jemu. Ukur kita nak pergi ukur demo tu lagi mana. Kita kata kita telah dengar kehidupan orang yang telah jaya dah, orang yang Tuhan telah pakan dah. Demo ni radhiyallahu anhu wa radu anhu. Tuhan telah redha dah. Itulah salah satu daripada amalan Abu Hurairah ialah 12,000 belum tidur dia tasbih. Tapi itulah dia tu jadi kagok sangat dah. Maka kita ni tak agak kenapa tahajud pun kadang-kadang hilang apa suku semua. Kenapa? Kerana tidur kita tak ada tasbih, tak ada puji Tuhan. Fatimah radhiyallahu anha tadi mari mengadu kepada Rasulullah kerana dia letih hijau nak qadar, minta qadar kepok dia. Bunyi khabar kata harta ghanimah mari daripada satu perang, mudah-mudahan boleh seorang hamba nak klik ditolong ya. Tapi bermari Rasulullah kata hamba semua kena jual nak duit nak beli makan ni kepada ahli sufah. Aku nak hajar kamu ialah belum nak tidur subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ambil klik kali. Kau dah letih dah tengah hari. Disuruh baca tasbih zikir dah belum tidur. Kok mana? Asyik kita tahu bahawa ulama kata orang tasbih ni Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada dia kekuatan. Orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan beri kekuatan. Habis itulah kita tu dah nak terang gagah tak gagah bangun tahajud dah. Amalah amalan Rasulullah belum tidur tu. Dah.
Kalau kita kira tak kena lah. Kira kepala kita kawal lepas 3 hari tidak petai. Kena duduk tasbih daripada. Kena yang kata khusyuk. Hikmah daripada Rasulullah SAW tasbih bila tidur itu ialah supaya gagah bangun. Maka ada yang kita baca tadi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia tu mati tahun 59 Hijrah. Umur dia 78. 78 tahun. Tua lah. Maka hadis yang dia riwayat kepada kita ialah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah, Allah Subhanahu wa taala tak terima salat ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Rasulullah tak terima semaya salah seorang. Salah seorang orang yang semaya Allah SWT tak terima idza ahdatha, apabila dia itu ada hadas, sama ada hadas kecil atau hadas besar. Hatta yatawadda sini ni ialah hadas kecil. Kalau kita ada hadas kecil mana kata semaya kita tak Tuhan tak terima. Nafi nafi Tuhan tak terima semaya kita sehingga kita ambil air semaya. Adapun hadas besar itu ia kena mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Tuhan kata jika kamu tu junub ada besar, maka fatahharu ialah kena mandi. Maka di sini kita tahu bahawa syarat sah semaya ialah kita kena ada air semaya. Kena ada air semaya. Lepas tu yang ayat hadis ni lepas daripada hadis niat yang kita ngaji dah 2-3 minggu lepas. Ayat kata nak ambil air semaya ialah syarat yang kena niat. Kenapa? Kerana hadas-hadas ni bukan benda nampak. Hadas ni kalau ada di kita satu ialah sifat yang ada pada kita, ada benda ni tak sah kita semaya. Maka kita mengangkat hadas ni ialah melalui kita ambil air semaya serta kita niat. Maka dinamakan wudu. Wudu ni mari daripada wudu mari daripada maknanya cahaya. Kesal daripada kita ambil air semaya, cahaya tubuh kita. Di dunia cahaya tak nampak. Dia panggil cahaya maknawi. Apabila kita ambil air semaya dah cuci, lepas tu dia bercahaya. Tapi kita di dunia tak nampak. Tapi kalau kita hidup dengan air kia nampak dah. Orang Islam yang air kia ni lain dah. Di segi tengok cuci. Cuci dia lain dah. Tapi di akhirat esok cerah umat Nabi Muhammad SAW, Nabi umat dia ialah umat dia akan cahaya tempat yang ambil air semaya di muka dan di tangan, di kaki. Atau Nabi apabila ditanya kata nak cek mana umat ni, apabila mati kita umat ramai-ramai nak cek mana, Nabi kata orang berapa kuda. Dia kuda dia tu pasang putih dahi, lepas tu pusing pada lutut. Dia cek kena kalau duduk dengan kuda hitam laka. Kecil. Nabi kata begitu ke umatku, innahum ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan datang di akhirat esok. Hal kata apa? Ghurran, putih muka dia, muhajjalin dan tangan kaki dia kesal daripada ambil air semaya. Ni ialah inilah lama letakkan air semaya bahasa Arab ialah wudu mari daripada wadha'ah surah sinar. Dunia cerah dah tapi kita tak nampak, dan di akhirat esok akan nampak. Maka di hadis ni beritahu kepada kita ialah semaya orang yang ada hadas maka tak diterima sama ada hadas kecil atau hadas besar. Adapun hadas kecil melalui dia ambil air semaya. Hadas ni ialah kalau kita dengar pasal kalau hadas halal mari daripada kecil ni kita dengar gitulah, kecil keluar angin. Masuk juga benda semua yang bawa pergi kepada jatuh air semaya. Lain pada kecil, lain pada kecil atau tubik angin itu tu. Kalau ke fiqh yang air mana? Ma kharaja min as-sabilain. Keluar daripada dua jalan dia. Kecil yang baik. Kalau pergi kepada, kalau kita pergi ngaji hadis, pergi jumpa hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, banyak satu hadis ialah hadis apa? Hadis makan daging unta. Tawaddu min luhulil ibil. Nabi kata ambil air semaya olehmu daripada daging unta.
Hadis ni bagi mazhab Ahmad bin Hanbal, dia kata hadis ni sahih. Dan Imam Baihaqi rahimahullah taala yang kuatkan mazhab Syafi'i tu, dia kata hadis ni sahih. Imam Syafi'i dia kata sunat ya apabila makan daging unta sunat bi ais mayat. Karena dia kata hadis ni dhaif. Tapi apabila belakang mari Imam Ahmad rahimahullah taala dia kata hadis ni sahih. Kalau belakang Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dari segi hukum hadis, Imam Ahmad ditakdirkan. Kerana Imam Ahmad ni Imam Syafi'i biasa kecek depan dia. Imam Ahmad mu lebih tahu, lebih ahli di segi aku dari segi hadis. Maka hadis mana ada sahih, maka wayah daripada aku supaya aku boleh ngaji walaupun di Syam di mana tempat. Di segi hadis Imam Syafi'i iktiraf, Imam Ahmad itu lebih ahli daripada dia. Kalau di segi fiqh Imam Ahmad iktiraf, Imam Syafi'i lebih ahli daripada dia. Maka Imam Syafi'i dia kata hadis ni dhaif. Tapi bagi mazhab Ahmad bin Hanbal, hadis makan daging unta jatuh hari semaya kena ambil hari semaya semula di segi Imam Ahmad. Dan Baihaqi orang yang tolong mazhab Syafi'i pun dia kata hadis tu sahih. Dia kata Imam Syafi'i kata iza sahal hadis fa huwa madhhabi, apabila hadis tu sahih maka itulah mazhabku. Maka kalau kita pakai kata Imam Syafi'i situ, maka apabila kita makan daging unta, mazhab Syafi'i ialah ambil ais maya kat tempat jatuh maya. Bukan Imam Syafi'i dia kata dia katakan apabila hadis tu sahih maka itulah mazhabku. Tapi masa dia tu sekadar ilmu dia ada tu, dia kata hadis tu sahih. Tapi belakang mari hadis tu sahih. Maka mazhab Syafi'i juga boleh dikatakan ialah apabila orang makan daging unta jatuh ais maya juga. Itulah yang kata bukan kata hadas kecil tu sekadar kecil ketuk tu. Kecil ketuk juga macam tu. Makan daging unta pun suka juga. Habis itulah kita kata ma kharaja minas sabilain, bagi keluar daripada dua jalan itu saja bukanlah. Mana kata hak ni pun masuk jugalah. Tu. Dan yang kedua yang kita boleh daripada hadis ni juga ialah hadas ini yang membatalkan ais maya kita. Dan apabila kita semaya dan mari hadas, kita ada hadas, maka semaya kita duduk semaya, lepas tu mari celah tu ketuk maka kita yakin dah kata ketuk, maka batal semaya kita nak tubik. Tapi kalau dia jadi syok ketuk tak ketuk, tu belum bina tak yakin ialah tak ketuk. Karena seorang yang mai gaduh pada Rasulullah, syukiya ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu yajidu syai' fi salah. Dia berasa setengah itu tak ketuk dalam mayatnya. Rasulullah katakan la yansarif ahadukum hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan keluar dari mayatnya mereka dengar suara atau yabah. Situ ulama Imam Nawawi rahimahullah taala kata apa? You nak yakin. Kita duduk semaya dah, kalau tak yakin kata curak, kata ketuk, tak yakin, maka jangan tubik lah, kena mayat. Kalau yakin dah kata ketuk, kena tubik. Kenapa? Hadah, kita telah berlaku hadah dah, kita kebatas mayat kita, dan lebih batal wuduk tu. Bak yakin ni kita kena ingat molek dah. Apabila berlaku yakin dengan syak, kita kena mihah yakin. Berapa banyak di dalam ibadat yang kena cukup lagu ni, seperti salah satu daripadanya juga ialah apabila kita semaya mari syak, maya isya 3 kepak. Maka Nabi kata wal yabni ala mastaiqana, bina atas yakin 3. Dah cirak 3 bukan 4. 4 dalam syak, hak yakin 3, maka kita kena kira 3. Lepas tu kita semaya lah, tak besar lagi. Kalau semaya kita tu cukup kena dapat tadi, maka jadi 5. Maka kita sujud sawi. Kalau kita maya 3 boleh 4 sujud sawi ke? Akhir tu kena sujud sawi, tapi kita kena bina tak yakin. Ni tak kira kalau kita pergi mana-mana kita pergi semaya dah. Lepas tu terlupa tu jalan. Mari pokok maya. Ketuk tak ketuk. Oh cerak ana, ambil maya cerak. Maka maya al-bina alal yakin. Yakin kita kan mau, ialah kita boleh maya rumah adik. Tu mari sama tak main maya tu jadi lama sangat. Mau sampai sejik, air dah ada dah. Jadi kaki ada. Mau sampai ketuk dah kisah ni.
Dia jadi syok. Tapi hok yakin ke apa? Kita punya maya sekarang. Maka kita maya. Kenapa? Al-bina alal yakin. Ya, ini bukan malah kaedah bagi kita orang Islam dah. Kita boleh guna banyak. Dah, boleh guna banyak. Itu hadis yang pertama dah. Maka satu hadis lagi dah. Masa dah sikit dah. An Abdullah bin Amr bin As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu taala anhum qalu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqab minan nar. Ada yang kedua, ada ni hadis Bukhari saja. Ada Muslim saja, bukan Bukhari Muslim dah. Sedikit kita asal nak Bukhari Muslim ya. Tapi nak kata manusia ni walaupun setara manusia dia kekurangan kena ada. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Al-kamalu lillah. Sampai kalau sebut kata Quran tak ada kata nak kurang, tak ada. Sempurna. Kerana yang bagi daripada yang sempurna Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau lain pada tu kekurangan ada. Cuma kita ni buat syarat lah nak puh di dalam kitab ya hadis Bukhari Muslim ya. Tapi tengok orang macam lelaki ada ni ada Muslim ya, tak ada Bukhari. Dah. Ya yang mari daripada Abdullah bin Amr bin As ialah tadi. Guru dengan Abu Hurairah tadi yang saya banyak katakan. Abu Hurairah kata tak ada seorang pun orang yang lebih ingat hadis banyak pada aku. Malaikat Abdullah bin Amr bin As ni. Yang ni kenapa yang banyak daripada Quran? Kerana dia tulis. Dia orang ketim nulis. Jarang sangat masa Nabi orang yang pandai nulis banyak apa orang ni. Salah seorang daripadanya Abdullah bin Amr bin As, dia tulis bila dengar hadis Nabi. Maka salah satu daripada hadis yang dia banyak pada kita ialah hadis yang kita baca ni Abdullah bin Amr bin As banyak tulis hadis, banyak hadis daripada Abu Hurairah, tapi kerana dia ni selepas ada Rasulullah wafat dan masa Rasulullah pun dia sibuk dengan buat amal ibadat. Dia rajin buat amal ibadat. Kita paling tengok satu ketika pak dia pergi nikah dia dengan seorang retina. Lepas tu bini mengadu kata tua. Oh juga kata nak cik. Malas semaya. Tengah hari puasa. Behel lah, tentu kena behel lah tu. Mana kata jujur sungguh. Sekadar nanuk ada bini ni. Malas semaya pun juga. Tengah hari puasa. Rasulullah panggil. Pok dia tak tahu mana. Gitu ditanya Rasulullah. Dia yakar Rasulullah. Rasulullah panggil. Antal ladzi qulta dzal. Mungkin dia kata nak puasa. Dia kata aku nak puasa ma la asumanna an-nahari wa la aqumanna al-laili ma 'ishtu. Aku nak puasa tengah hari dan aku nak sembahyang malam selagi mana aku hidup. Nabi kata antal ladzi qulta dzal. Mungkin dia kata gitu. Dia kata na'am qultu. Aku kata gitu ya Rasul. Maka Nabi kata fasum wa nam. Puasa, fasum wa aftir, puasa buka hati, maya malam tidur hati. Dia kata ya Rasulullah inni la utiku afdal min zalik. Rasulullah kata puasa lah fasum min asy-syahri salasata ayyam. Puasa lah sebulan 3 hari. Dah sebulan tu puasa 3 hari jadilah. Kerana puasa amalan umat Nabi Muhammad ni sehari boleh 10. Kita puasa 2 hari boleh 20. Kalau puasa 3 hari boleh 30. Nabi kata kalau puasa 3 hari sebulan salah puasa setahun dah. Puasa tiap bulan 3 hari salah kita puasa setahun. Lepas ulama kata puasa kan puasa tu ialah puasa ayyam bid. Nabi kata Nabi orang dengan para sahabat tu ialah puasa bulan cerah. Bila 13, 14, 15 puasa bulan cerah. Bila boleh nak gano tu dah. Atau kalau kita nak puasa awal sehari, tengah sehari, akhir sehari pun boleh. Tapi nak 3 hari dah cukup dah. Nabi kata kalau puasa itu berapa dah? Oh tak jauh ya. Inilah utiqul afdal min zalik. Puasa lebih ada tu. Nabi kata fasum yauman waftir yaumain. Puasa sehari pun 3 hari. Ni kalau ke ulama tafsir kata senang ni. Oh dia kata kuat ni. Rasulullah kata fasum yauman waftir yauman. Fadzalika siyam Daud alaihi salam wa afdal siyam. Puasa sehari putih sehari. Waktu tu puasa Nabi Daud dan puasa tu lah lebih afdal. Tak jangan. Ini la utiku afdal min zalik. Ku puasa lebih ada tu ni. Nabi kata la sawma fawqa sawmi akhi Daud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftir yawman. Tak ada orang jenis puasa lebih pada puasa saudaraku Nabi Daud. Ialah ia puasa sehari putih sehari. Nabi
itulah ulama kata orang puasa lebih pada tu setengah ulama kata puasa haram, setengah kata makruh. Kenapa? Karena tak ada pasal jenis puasa tiap hari. Mereka puasa ubah lah. Kalau puasa ibadat tak. Dia ubah tak daripada nyakit. Ada orang puasa semua panggil makan. Kalau puasa ibadat tak boleh pasal tiap hari. Tapi dia tu nak lagi. Tak boleh situ Nabi kata. Begitu juga baca Quran. Maya malaya baca khotel. Rasulullah kata khotel seminggu. Sebulan sekali. Dia kata puasa Nabi kata 15 hari. Dia kata puasa Nabi kata seminggu kali. Dia kata puasa Nabi kata 3 hari sekali. Khotel. Dia kata puasa Rasulullah kata orang baca Quran pada khotel yang degah pada 3 hari dia tu baca dengan tak faham. Rasulullah kena break dia. Tu yang kata Abdullah bin Amr bin As sibuk dengan ibadat. Tapi itulah hadis dia tu bila sampai kepada kita Abu Hurairah lebih banyak daripada pada dia. Dan Aisyah pun kita sedang dengar dah ialah sekasih-kasih isteri pada Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Mereka semua tiga ni riwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan wailul lil aqab minan nar. Wailul lil aqab minan nar. Wail ni ialah azab atau binasa. Doa daripada Rasulullah supaya azab atau binasa. Ibn Hajar kata wail ialah satu tempat di dalam neraka Jahannam. Satu tempat di dalam neraka Jahannam. Lil aqab minan nar, bagi aqab jamak aqab ialah bagi ni tempat telang di kaki ni, tempat telang. Tapi banyak yang tafsirkan ni tumit ni Ibnu Jibril kata bahasa Arab urkub jamak araqib tumit. Aqab jamak aqab ni pada gaya pada kulali dah. Tempat telang tu. Situ panggil aqab. Tapi banyak saya dengar tafsir tumit. Ibnu Jibril kata tak, tumit Arab urkub jamak araqib. Adapun aqab pun jamak aqab ni. Selamat. Tempat dalil di orang ni. Banyak bahasa Melayu dia bahasa besar nak pergi kerudung. Apa? Bukulali dia. Nak kowe bagi ni tempat tolong atau bukulali tadi. Wailul lil aqab minan nar. Orang sini mana kata aqab ni bukan hak ni sajalah maksudnya aqab ni. Ialah semua. Lah tu aku masuk je lah. Tu ulama tafsir gitulah. Mana kata ke mana hadis ni asal berlaku ya ada sebab. Sebabnya Abdullah bin Amr bin As kata kami duduk jalan dengan Rasulullah sampai waktu Rasulullah lewat sikit. Waktu asal masuk dah. Maka sahabat ambil air gaduh-gaduh. Apabila ambil air gaduh-gaduh tu Rasulullah mari tengok di sini macam mana. Ya sini dalil tak ada abu dah. Abu tak kena air. Tak kena air sini ni. Dah. Dia dia nampak tak kena air dia lah. Kerana sini telang. Maka Rasulullah haram. Hadis di Rasulullah mengajar pasal haram. Habis tu orang kata mengajar boleh ke pasal haram. Tu guru pun tak reti. Rasulullah haram. Ulama kata boleh juga tu guru mengajar pasal haram. Dia kau kata. Apabila haram kata wailul lil aqab minan nar. Maka bagi orang yang ayat tak kata. Tu haram hadis ni. Dan maka Umar bin As kata kok kami semuanya gaduh-gaduh kalau waktu asar dah masuk dah. Maka di situlah Rasulullah mai tengok Rasulullah hadis ni dah ajar kepada kami. Maka di sini ni bukan kata sini saja tak kata tak apa, semua anggota wuduk apa yang wajib ialah pak basah tu. Muka dan tangan dengan sampai masuk siku dah masuk. Lepas tu begitu juga kaki dah. Semua ni kena kata. Kalau tak kata masuk dah hadis ni belakang. Bukan hadis ni qah kepada akab saja dah. Semua masuk. Kalau anggota wuduk yang wajib macam 10 lekar ayat tu kalau tak kata masuk dah hadis ni belakang. Maka hadis ni roh bagi satu puak daripada orang Islam ialah Syiah Rafidah. Syiah Rafidah yang ambil air semaya yang tak masuk kaki dia sapu. Kenapa? Kerana dia kata Tuhan kata faghsilu wujuhakum, basuh lemah ke muka, wa aydiyakum ila al-marafiq, dia masuk tangan dah tangan sampai masuk siku tu, wamsahu bi ru'usikum, dia sapu kepala, wa arjulakum
famsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Jumhur baca wa arjulakum. Atas basuh, bukan atas sapu. Mana atas itu atas basuh tangan dengan muka tu. Habis baca wa arjulakum. Tapi Syiah Rafidah baca wa arjulikum. Atas sapu. Habis kaki ya sapu. Ulama kata atas sapu tu ialah apabila kita pakai khuf. Kita pakai tuking. Boleh juga jawrabain atau kita pakai kasut kulit. Ada. Tu tuking kulit, maka tu pakai sapu. Adapun kalau kaki dulu luar ialah tentu kepada basuh. Maka di sini kita tengok sini, kalau tengok tak kata sikit Nabi kata neraka dah. Apa ni? Kaki dia sapu kok ya. Tu mana kata tu menunjuk kata mazhab demo ini halaka salah. Jangan dia buat panah-panah walaupun kita kalau ni timur bahasa jenis tandek dan ngajar kau yo kelewak dia tandek. Kadang-kadang dia mau ngaji dengan tu. Dak apa saya ada saya mai jumpa saya tanya banyak masalah. Kerana kau kelewak ngaji dari tandek pintu jumpa tu rasa sedap. Tak sedap kan ada kaki-kaki dah halau sapu tu dia mana kena ingat molek dah. Tu satu mazhab yang tubik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau semua sahabat yang riwayat sakut dengan Mi'raj semaya tak ada seorang pun kata Rasulullah sapu. Semua kata Rasulullah basuh kaki belakang. Dan kita akan jumpa pada ni dah. Maka apabila kita Mi'raj semaya dah minyak molek dah di segi wirata molek. Bahkan kita Mi'raj semaya dengan rata ni lah yang kita akan boleh gajaran yang Nabi katakan. Ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Tidakkah aku mengajak kepadamu, hei umatku, dengan perkara yang Allah SWT akan hapus dan sombong dan ikut derajatmu. Salah satu daripadanya kasratul khuta ilal masajid. Banyak jakah di masjid. Banyak jakah di masjid ni tak lagi girah nak pergi awal. Dan kita pergi masjid awal, kita jalan slow-slow je boleh banyak jakah. Dan kalau pergi orang nak ke rumah dah atau orang ke rumah dah cerak dia kena mengar. Atau kalau betul dia berderah betul dia. Di situ jakah jadi sikit kan dah. Dan mutu pun tu bila. Ulama tu kena bila kan dah. Tak payah patah tu bila musim yang siapa sini. Hanya bila jakah. Dia kata wajib. Ulama dia kata ada surah sampai baca dia kata mutu dia kira kereta pun boleh kira tayar ni kapak ni boleh musim macam aku situ. Satu kali musim satu jakah. Pandai boleh gerah kan. Sampai serengah sampai nak belakang datuk tua dengan datuk. Tu lagi bayar sejid ni, datuk bayar sejid ni. Gaduh orang komah ni pun gaduh. Dia yang kata gaduh tu buat kepada rugi kita daripada apa? Sikit jakah. Apabila sikit jakah, rugilah kita. Derajat boleh sikit. Dosa tu apa sikit. Nampak tak? Lepas tu yang kedua, isbagul wudu' alal makarim. Ialah kita serata Mi'raj semaya sepenuh wudu' kadang kita tak kena. Seperti sejuk teruk kan. Mudah sejuk teruk ke negeri Arab yang mayang mudah-mudah tak boleh. Negeri nak molek. Maka itulah kelebihan maka hari ini kita baca sekadar ini Quran adalah salah silap daripada ini saya oleh dapat kalau betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita beramal sama dan subhanallah bihamdihi syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah wa lana salam wal walidina wa rahmana wa rabbana sallallahu alaihi wasallam. Innaka sami'un malaika wa yaqulu subhanallahi wa bihamdihi wa li masyayikhina dan rasulullah min ajli muslimin dan muslimat mukminin dan mukminat semadai bi rahmatik. Allahumma ja'al istima'ana hadhihi istima'an marhuma ya Allah dadika bi kunnika min barakatihi ya rahmat ya Allah tafarraqna ba'da hadhihi tafarraqa ma'suma min baitihi min baitihi min jabal al-qaw wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruman yahtadi sababun fadaka. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.